Ini dak kerja komen nak gaduh je. Kerja komen nak gaduh. Buku apa yang Tok pegang ni? Ni buku ni menarik. Buku ni A History of Language. Buku Sejarah ni bahasa. sejarah bahasa. Dia terangkan tentang sejarah bagaimana bahasa tu bermula, apakah dia punya perkembangan bahasa dan sebagainya. Daripada dulu sampai sekarang. Bagi Hawen memang penting sebagai bahasa tu adalah satu faktor yang terbesar. Jadi kalau kita ni, masyarakat majmuk lagi, ada Melayu, India dan bangsa-bangsa lain lagi, macam mana kita nak catch dan berinteraksi antara satu sama lain? Jadi kita kena ada satu bahasa khusus, terutama dalam masyarakat majmuk kita ni. Jadi bahasa ni sebenarnya kita kena balik pada asas. Saya suka balik pada asas. Asas kenapa perlunya bahasa ialah untuk komunikasi. Itu kita faham. Jadi bila kita faham asas bahasa untuk komunikasi, kita tidak akan terbawa-bawa dengan perkara-perkara yang kita cipta kemudian untuk ego kita atau memecah belahkan di antara kita dua orang. Sebagai contoh, kalau saya pandai berbahasa Korea, awak pandai berbahasa Malaysia, untuk kita nak bercakap kita perlu satu bahasa yang lain. Betul, bahasa tu sangat penting bagi saya. Kira nak habaq bahasa ni kalau tak ada kita jadi pening. Macam Arif kata tadi, contohnya kita ada bangsa Melayu, bangsa Cina, bangsa India. Tapi bila kita duduk ramai-ramai, duduk di meja makan, kan minum kopi ke apa, biar cakap je dalam satu bahasa supaya menyatu padukan ada satu medium. Jadi kita datang pada Malaysia sebagai contoh. Di Malaysia kita dapati dia banyak bahasa. Bahasa Malaysia, bahasa Inggeris, bahasa Tamil, Kadazan, macam-macam. Itu belum kira lagi berbagai banyak logat-logat pecahan dan sebagainya. Dan juga logat-logat dalam bahasa, dalam kaum Cina tu sendiri banyak logat tau. Mandarin lah konon, Hokkien lah, Cantonese lah. Dalam kaum Tamil lagi. Ada Telugu lah tu lah. Jadi banyak logat-logat dan sebagainya. Jadi kita faham, dalam masyarakat yang begitu banyak bahasa, sebagai kira dia sebagai bahasa ataupun pelat atau logat, banyak bunyi-bunyian yang berbeza-beza. Jadi kita perlu satu bahasa perantara. Dalam konteks negara kita panggil sebagai satu bahasa kebangsaan. Jadi bahasa Malaysia. Jadi di sini kita mengambil bahasa Melayu asasnya tanpa logat sebagai asas untuk menjadikan bahasa kebangsaan. Maknanya bahasa untuk satu negara yang dinamakan Malaysia. Jadi kita namakannya sebagai bahasa Malaysia. Jadi itu satu perkara yang cukup mudah untuk faham. Bahasa ni adalah medium komunikasi. Tanpa satu bahasa tu, dia tak ada macam mana nak komunikasi berkesan tu berlaku. Yang ni cakap bahasa ni, tapi macam mana nak faham antara satu sama lain tu. Bahasa adalah medium untuk perpaduan. Betul. Kita tidak nafikan bahawa dalam menyatu padukan negara atau manusia banyak faktor-faktor yang bermain bersama. Salah satu faktor yang menjadikan perpaduan itu mudah atau membolehkan perpaduan ialah bahasa. Tetapi timbul kekeliruan di negara ini bahawa seolah-olah bahasa sahajalah yang boleh menimbulkan perpaduan. Itu tidak betul. Itu langsung tidak betul. Langsung tidak betul jika kita berfikir bahawa bahasa sahajalah yang boleh menimbulkan perpaduan. Seperti mana yang dikatakan oleh pemuda tadi. Awak nak kata bahasa memang faktor perpaduan, tapi terletak pada orang yang guna bahasa tu. Macam mana komen nak pakai bahasa tu. Cakaplah, you kenapa cakap saya bodoh? Siapa cakap saya dulu? You yang cakap saya dulu. You Saksi saya ada ramai. saksi saya pun ada ramai. Betul kita pergi tanya semua orang. Bulan depan. Saya adakan terakai. Okey, saya terakai bersama awak kalian. Dia kata dalam bahasa tu apakah kau ungkapkan? Adakah bahasa digunakan untuk kata-kata bersatu, kata-kata berpecah, kata-kata benci, kata-kata cinta dan sebagainya. Jadi konteks bahasa tu yang penting. Dan kita lihat daripada dunia, macam kita lihat di Timur Tengah. Timur Tengah rata-rata kebanyakan mereka bercakap dalam bahasa Arab. Dan walaupun bahasa Arab lah bahasa yang dominan di Timur Tengah, kita tahu daripada zaman dulu berkurun-kurun lama sampai sekarang berdekat-dekat masih bergaduh macam-macam peperangan berlaku di situ.
Dan begitu juga kalau kita lihat India sebagai contoh, India dan Pakistan perpecahan. Mereka juga lebih kurang sama bahasa tapi tak berlaku satu perpaduan di antara mereka. Dan yang paling aneh sekali kalau kita lihat dari segi bahasa, untuk memecahkan mitos bahawa bahasa saja boleh memastikan perpaduan. Kita lihat pada Korea Selatan dan Utara. Mereka berbahasa Korea tetapi masih berpisah dan keluarga berpisah dan sebagainya. Jadi kita lihat di sini bahasa adalah salah satu faktor yang dapat menyatu padukan. Tidak semestinya bahasa itu boleh menyatu padukan. Yang dapat menyatu padukan manusia ialah manusia itu sendiri. Apa dia punya niat, apa dia punya sikap dan sebagainya. Dan bila kita menjadi bijaksana, bila kita bijaksana, jadi bahasa itulah kita akan menjadi bersatu. Dan kita manusia dah ada beribu-ribu, berkurun-kurun tahun pengalaman untuk bersatu. Memang ada suara-suara untuk memecah belahkan, tetapi suara-suara memecah belahkan bagi saya adalah suara-suara minoriti. Jadi negara saya amnya aman kerana kita manusia secara amannya, secara amnya ada pengalaman untuk bersatu. Itu yang saya sampaikan dari segi bahasa. Mario, hang rasa kan? Negeri mana yang syok kalau kita nak pergi bercuti? Kita pergi Kelantan jom. Kelantan? Macam syok kot Kan. Tapi aku dengar, dia pun kata kalau nak beli barang kat sana, nak dapat harga murah kena luar Kelantan. Aku ni dah lah main pada kot dia, mana reti nak luar Kelantan. Apa susah-susah? Kita kan duduk Malaysia. Kau cakap je bahasa Melayu tanpa logat. Kalau kau cakap logat Kedah pun, aku pun tak faham. Habis, selama ni aku cakap bahasa apa? Maksud aku, bahasa kebangsaan, iaitu bahasa Melayu tanpa logat. Kalau kau cakap pun dekat bangsa India, Cina, diorang pun takkan faham. Betul juga tuan. Sebab kadang aku tak sedar pun yang aku duk cakap lorat dengan pelat ni. Betul. Kau dulu bahasa Melayu dapat berapa? Hello, bahasa Melayu ke A, okey? So, macam mana kita nak definisikan bahasa Melayu dari segi undang-undang? Okey Aina, tajuk kita pada hari ini adalah cukup menarik iaitu bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Jadi Aina, dari mananya datang perkataan bahasa kebangsaan dan bahasa Melayu ini? Penggunaan perkataan bahasa kebangsaan ini Nas datangnya dari Perlembagaan Persekutuan yang kita boleh rujuk kepada perkara 152 Pasal 1 Perlembagaan Persekutuan di mana telah dinyatakan bahawa bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu dan hendaklah di dalam tulisan yang diperuntukkan melalui undang-undang oleh Parlimen dengan syarat bahawa A. Tiada seorang pun boleh dilarang atau dihalang daripada menggunakan selain bagi maksud rasmi atau daripada mengajarkan atau belajar apa-apa bahasa lain dan B. Tiada apa-apa jua dalam pasal ini boleh menjejaskan hak kerajaan persekutuan atau hak mana-mana kerajaan negeri untuk memelihara dan meneruskan penggunaan dan pengajian. Dari sudut perundangan pula Nas, maksud perkataan bahasa Melayu pula belum pernah lagi ditarikkan di dalam mana-mana undang bertulis. Hanya perkataan Melayu sahaja ditarikkan di dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Oh Aina, tentang pentakrifan perkataan Melayu, ini memang ada di dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Kita boleh rujuk perkara 160 Perlembagaan Persekutuan di mana perkataan Melayu telah didefinisikan sebagai 1. Seseorang yang lahir di tanah Melayu sebelum kemerdekaan. 2. Mempraktikkan ajaran Islam dan adab Melayu. 3. Berkomunikasi menggunakan bahasa Melayu. Kita telah melalui beberapa istilah dari segi isu bahasa. Kita pernah gunakan istilah bahasa kebangsaan, kita pernah gunakan istilah bahasa Malaysia dan juga bahasa Melayu. Kalau kita lihat pada perlembagaan menyebut tentang bahasa Melayu tetapi malangnya tidak ada sebarang definisi tentang apa itu bahasa Melayu di dalam perlembagaan. Namun dalam artikel 160 dia ada takrif tentang apa itu Melayu. Di antara sifat-sifat atau ciri-ciri Melayu ialah orang yang bercakap bahasa Melayu. Namun di situ pun tidak ada sebarang definisi tentang bahasa Melayu. Dan kalau kita lihat dari segi bahasa Melayu, dia terdapat pelbagai dan
macam-macam logat-logat dalam Malaysia. Sebagai contoh yang ketara ialah logat Penang, logat Kelantan, logat Kedah dan macam-macam lagi. Jadi logat manakah yang kita akan gunakan sebagai teras bahasa Melayu? Pada saya dapati bahawa bahasa Malaysia menggunakan bahasa Melayu tanpa logat, dan itulah ke arah yang kita harus berkembang, dan di mana kita masing-masing, tak kira Melayu, Cina, India, Kadazan, Dusun, Bengali dan sebagainya, semua kita cuba cakap bahasa Malaysia yang sebaik mungkin tanpa logat mana-mana pun, sama logat Kelantan ke logat India ke logat Cina dan sebagainya. Itu satu usaha yang kita cuba jadikan supaya kita dapat satu bahasa Malaysia yang kita sama-sama boleh gunakan. Itu satu isu. Menurut kajian salah seorang pakar Nahu Bahasa Melayu dan juga penulis prolifik dalam bidang tata bahasa Melayu dan perancangan bahasa Melayu, iaitu Asma binti Haji Omar, di dalam penulisannya yang bertajuk Susul Galur Bahasa Melayu, dialek asal bahasa Melayu berasal dari dialek Johor Riau. Akan tetapi, isu bahasa Melayu ini pernah dibangkitkan oleh Dr. Bashiran Begum dan Dr. Ainul Jahriah Maidin di dalam artikelnya yang bertajuk Who's Malay? Defining Malayness from the Legislative Perspective, di mana di dalam penulisan mereka membangkitkan soalan tentang ada orang Melayu yang tidak boleh bertutur dalam pelbagai dialek Melayu atau yang rasmi bahasa Malaysia. Adakah orang ini masih boleh dianggap orang Melayu? Sekiranya kita mentafsirkan peruntukan tersebut, maka orang tersebut tidak lagi menjadi orang Melayu di bawah Perlembagaan Persekutuan. Dalam peringkat mahkamah pula, masih belum ada lagi hakim-hakim tidak kira di Mahkamah Persekutuan atau selainnya yang membincangkan dan menakrifkan perkataan bahasa Melayu dalam Perlembagaan Malaysia. Hanya definisi bahasa kebangsaan sahaja diterangkan melalui penghakiman kes Merdeka Universiti Berhad dan Kerajaan Malaysia, di mana Tun Muhammad Sufian menerangkan bahasa Malaysia ataupun bahasa Melayu adalah bahasa rasmi negara. Jadi kesimpulannya Ainah, daripada perbincangan kita pada hari ini, kita boleh lihat dengan jelas bahawa definisi perkataan bahasa Melayu di dalam perlembagaan adalah perlu bagi mengelakkan kekeliruan pelbagai penggunaan bahasa kerana masyarakat kita pada hari ini hidup berbilang kaum. Sangat penting untuk kita semua mengetahui jenis bahasa Melayu yang manakah akan dianggap bahasa Melayu di peringkat nasional, dan pengakrifan ini perlulah bermula dari pendefinisian di Perlembagaan Persekutuan kita. Saya berharap kita sebagai rakyat Malaysia menuju ke hadapan dan melihat kepada isu bahasa Malaysia sebagai bahasa untuk memperkayakannya dan untuk sama-sama kita bangga sebagai satu bahasa yang rakyat Malaysia mencipta untuk kegunaan bersama, untuk perpaduan, untuk ilmu dan sebagainya. Dan paling penting sekali, berhentilah dan janganlah mempolitikkan bahasa Malaysia lagi. Kami mewakili Rapera ingin menggalakkan orang awam untuk berfikir dan menjadi rakyat yang beresan. Terima kasih menonton, tapi jangan lupa motivasilah kami sikit. Like, share dan subscribe.